Bismillah, bismillah. Cubaan suara. Tes, tes. Bismillah, bismillah. Tuan-tuan dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Kalau dapat, tolong berikan komen. Adakah suara saya jelas? Bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Macam mana suara? Okey ke? InsyaAllah kita... Okey, insyaAllah pukul 9.40 kita mulakan insyaAllah. Tuan-tuan, kalau ada masalah suara dan sebagainya, tolong komen di bawah. Okey, kita mula. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufiknya dapat kita mengadakan majlis ilmu kita pada malam ini, dan kita membaca kitab Sahihul Bukhari dan mensyarahkan bab yang terakhir daripada Sahihul Bukhari, iaitu Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid warraddu 'ala al-jahmiyati wa ghairiha. Al-Imam Bukhari rahimahullah menamakan tajuk ataupun bab terakhir dalam kitab beliau dengan nama Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid warraddu 'ala al-jahmiyah, dan penolakan terhadap golongan Jahmiyah. Dalam kitab ini atau dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyediakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhujah dengan golongan Jahmiyah. Sekarang ini sangat penting tajuk ini dibincangkan kerana pemikiran Jahmiyah mula tersebar dalam masyarakat
sama ada mereka sedar ataupun tidak sedar. Jadi Imam Bukhari rahimahullah mengajar kita bagaimana untuk menolak hujah golongan Jahmiyah. Bagaimana untuk mengenali syubhah-syubhah yang dibawa oleh golongan Jahmiyah. Dan jawapan terhadap ahli bid'ah ini hendaklah dijawab dengan menggunakan hadis-hadis. Dan hadis-hadis yang digunakan itu hendaklah hadis-hadis yang sahih. Jadi macam mana kita nak jawab dengan golongan Jahmiyah? Caranya adalah mendalami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa masalah dengan golongan Jahmiyah? Golongan Jahmiyah antara kelompok yang mengiklankan dan menyebarkan fahaman bahawa dakwah itu tidak boleh menggunakan ataupun tidak boleh menyampaikan tauhid dalam dakwah. Jahmiyah antara promotion apa yang dipromot dalam dakwah adalah dakwah menggunakan, dia menafikan sifat, namun dari segi dakwah mereka lebih tertumpu mengajak manusia supaya fokus pada akhlak dan sebagainya, dan tidak mengajak manusia supaya tinggalkan bab tauhid. Dan mereka kalau mengatakan bahawa sesiapa yang pendakwah yang fokus kepada tauhid, mereka sebenarnya memecah belahkan umat dan sebagainya. Dakwaan begini telah wujud sejak pada zaman dahulu. Maka Imam Bukhari rahimahullah meletakkan dalam kitab tauhid bab yang pertama kitab Imam Bukhari, beliau meletakkan bab majaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Bab menyatakan bahawa, iaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahawa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya itu dimulakan dengan tauhid. Jadi terbatallah dakwaan golongan Jahmiyah dan pengikut-pengikut mereka yang tidak suka kepada pendakwah-pendakwah yang berbicara tentang persoalan akidah dan tauhid. Ada orang tak suka bila cerita bab akidah, cerita bab tauhid. Mereka lebih suka kepada pendakwah-pendakwah yang cerita tentang akhlak, cerita tentang bab-bab berkaitan ibadat, mengajarkan amalan-amalan tertentu berkaitan fadail. Tidak syak lagi bahawa ini sebahagian daripada agama Islam dan itu sebahagian daripada dakwah yang perlu diteruskan. Namun berbicara tentang tauhid itu merupakan asas terhadap agama. Maka Imam Bukhari rahimahullah bawakan bab yang pertama, bab majaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Dan Imam Bukhari dalam bab ini bawakan beberapa hadis yang menunjukkan bahawa dakwah pertama Nabi dan Rasul itu adalah dengan tauhid. Dan beliau bawakan hadis tentang bawakan dalil untuk membuktikan perkara ini, iaitu hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Sayyidina Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal dengan katanya falyakun awwala ma tad'uuhum ilai falyakum awwalu ma tad'uuhum ila ayyuhidullahu tabaraka wa ta'ala. Hendaklah perkara pertama yang kamu seru mereka kepadanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dalam bab berdakwah dengan golongan yang tidak suka terhadap orang yang berbincang tentang tauhid dan akidah, inilah dia hujah untuk jawab dengan mereka. Kemudian Imam Bukhari berpindah kepada makna hadis seterusnya yang memberikan kefahaman kepada kita terhadap makna tauhid. Kebanyakan orang apabila kita buka tentang ilmu tauhid, yang diajarkan adalah berkaitan dengan sifat-sifat tertentu ataupun berkaitan dengan tauhid rububiyah. Bila mereka tafsirkan kalimah la ilaha illallah, mereka tafsirkan la ilaha illallah terhad kepada uluhiyah, tidak menjangkau kepada terhad kepada rububiyah, tidak menjangkau kepada uluhiyah. Artinya ketika menceritakan tentang tauhid, yang diceritakan babnya adalah berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan penciptaannya dan sebagainya. Ini suatu perkara yang sangat penting. Namun tauhid yang sebenar, yang
yang Allah Subhanahu utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul, dan tujuan terakhir terhadap utusan nabi dan rasul adalah mengajak manusia supaya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah, iaitu tauhid al-uluhiyah. Sebab tu dalam kalau kita belajar dalam golongan Ahlul Kalam, mereka tidak mengajarkan mereka tidak mengajarkan, hampir tidak ditemukan tauhid uluhiyah dalam ajaran mereka, sehingga kita hampir kita tidak temukan perbincangan berkaitan dengan hukum-hukum mengamalkan sihir. Kita tidak temukan berkaitan dengan hukum-hukum penggunaan tangkal, bagaimana, kita tak temukan tauhid. Tauhid yang mereka bincangkan hanyalah berkaitan mengisbatkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, dan sampai kepada hatta daripada kaedah dalam mazhab Asy'ariyah sekalipun yang mereka ajarkan tentang tauhid adalah sifat 20. Semua sekali berbincangkan tentang sifat-sifat Allah. Yang penting berkaitan sifat Allah, topik itu topik yang penting. Namun berkaitan dengan tauhid amalan harian, bagaimana hendaklah kita hanya menyeru kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh menggunakan tangkal, tidak boleh menggunakan sihir, tidak boleh percaya kepada rahsia-rahsia nombor dan sebagainya. Urusan-urusan berkaitan dengan tauhid amali ini tidak diberikan penekanan. Mana Imam Bukhari rahimahullah bawakan hadis berkaitan dengan perkara ini, iaitu hadis Muaz bin Jabal, yang Nabi berkata kepada Muaz tentang makna tauhid. Nabi bertanya, ma haqqullah 'alal ibad, apakah hak Allah ke atas hamba ini? Dan Nabi takrifkan haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, hendaklah manusia itu menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Ini makna tauhid dan hak Allah yang sebenar. Berkaitan dengan rububiyah, ianya perkara penting, namun walaupun ia dan asas, walaupun penting dan asas, namun tauhid rububiyah secara umumnya wujud dalam fitrah manusia yang mengakui kebesaran Allah dan keagungan Allah dalam penciptaan dan dalam perbuatannya, dalam kekuasaannya. Namun tauhid dalam bab tauhid al-uluhiyah banyak berlaku penyelewengan dan penyimpangan. Jadi fokus pendakwah seharusnya kepada tauhid al-uluhiyah. Itu secara praktikalnya tidak ada manusia yang mensyirikkan Allah, tidak ada manusia mentauhidkan Allah dan tidak ada mensyirikkan Allah. Ini yang kerja kita. Kerja pendakwah hendaklah membenteras perbuatan sihir, membenteras perbuatan menyeru dan meminta kepada ahli kubur, tawaf kepada tempat-tempat yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala, membenteras aktiviti-aktiviti yang aktiviti syirik atau mengandungi syirik atau membawa kepada syirik ataupun membawa kepada perkara bid'ah. Kerana agama ini berdakwah kepada tauhid dan kepada sunnah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah la ilaha illallah berdakwah kepada tauhid, kalimah Muhammadur Rasulullah berdakwah kepada sunnah. Jadi dakwah kita adalah menegakkan tauhid dan memperkenalkan dan mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerangi syirik dan juga memerangi bid'ah yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia asas dakwah yang perlu diperkenalkan. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ketika membawakan hadis Muaz bin Jabal tentang makna hak Allah, apakah itu hak Allah, beliau takrifkan di bawah kitab tauhid dengan ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, hendaklah Allah itu disembah dan mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian jadi kita dah jumpa sekarang berkaitan dengan apa makna tauhid yang sebenar ataupun maksud akhir daripada pembelajaran ilmu tauhid, iaitu kita mentauhidkan Allah dalam amalan kita. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah berpindah kepada hadis seterusnya berkaitan dengan hadis qul huwallahu ahad, yang mana beliau berpindah kepada makna tauhid dalam erti tauhid asma' wa sifat. Apabila beliau membawakan riwayat hadis yang menceritakan tentang seorang lelaki yang membacakan surah qul huwallahu ahad pada tiap-tiap rakaat. Ketika solat, tiap-tiap rakaat ditutup dengan surah qul huwallahu ahad. Kemudian apabila sahabat mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, tanya kepada dia kenapa dibuat begitu, dan lelaki dijawab, li annaha sifatur rahman, kerana dalam surah qul huwallahu ahad mengandungi sifat ar-rahman. Jadi hadis ini dibawa kerana untuk menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat.
untuk menolak golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan seumpamanya yang menafikan atau mengingkari bahawa Allah memiliki sifat. Bagi mereka Allah tidak memiliki sifat dan tidak boleh mengatakan bahawa Allah memiliki sifat atas alasan-alasan yang mereka kemukakan, dan insya-Allah saya akan bincangkan sebentar lagi untuk bab seterusnya. Dan ini bab pertama. Bab pertama berkaitan dengan dakwah Nabi kepada tauhid, iaitu dakwah pertama Nabi dan Rasul-Rasul adalah tauhid. Dakwah pertama para sahabat adalah tauhid. Kemudian makna tauhid yang sebenarnya adalah tauhid yang mengajak manusia meninggal tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah dalam segala amalan. Makna ini yang perlu kita faham erti tauhid, iaitu dalam praktikal, dalam tauhid, dalam amalan, itulah ya tauhid yang paling utama, yang mengandungi segala makna tauhid yang lain. Kemudian kita juga tahu bahawa Allah mempunyai sifat. Ini muqaddimah yang Imam Bukhari bawakan kepada kita. Dan Imam Bukhari sediakan dalil. Jadi kalau kita berjumpa dengan golongan Jahmiyah, dia akan kata jangan dakwah dengan tauhid. Makna tauhid, kalau jangan orang yang meminta kepada kuburan, istighasah kepada selain Nabi, selain Allah, istighasah pada Nabi bukanlah perkara syirik dan sebagainya, tidak salah sebagainya. Jawapannya ada dalam Sahih Bukhari. Dan seterusnya, bab kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, beliau letakkan nama bab dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Ini salah satu daripada cara Imam Bukhari rahimahullah menulis kitab beliau. Beliau kata bab qaulillahi tabaraka wa ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ud'ullah, katakan atau serukanlah nama Allah, serulah, panggillah Allah dengan nama Allah. Qul ud'ullah, katakan pada mereka wahai Muhammad, panggil nama Allah. Awid'ur rahman, atau serulah dengan nama Ar-Rahman. Allah kata sama ada kamu panggil Allah dengan nama Allah, dengan menggunakan nama Allah, awid'ur rahman, ataupun nama Ar-Rahman, ayyamma tad'u, nama mana sahaja yang kalian seru, falahul asmaul husna, maka bagi Allah itu nama-nama yang sangat baik, nama-nama yang al-husna, nama yang sangat baik. Ya, nama Allah semuanya adalah husna. Kenapa Imam Bukhari bawakan ayat ini? Kerana golongan Jahmiyah menafikan nama bagi Allah SWT. Golongan Jahmiyah kata jangan seru Allah dengan selain nama Allah. Mereka golongan Jahmiyah menafikan semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata Allah tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai sifat. Jadi Imam Bukhari rahimahullah bawakan ayat ini untuk membantah golongan Jahmiyah dan yang terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah. Golongan Jahmiyah kata Allah jangan panggil, kalau panggil Allah hanya panggil Allah, jangan panggil nama lain. Kalau panggil nama lain seolah-olah Tuhan itu wujud lebih daripada satu. Seolah-olah bila panggil nama Allah, panggil nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam dan sebagainya, berseru nama Allah dengan selain nama Allah, bererti seolah-olah Tuhan itu banyak. Jadi mereka menemplak Nabi SAW. Mereka kata Muhammad mengajak kami untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Namun pada masa sama dia mengajak kami untuk menyembah Tuhan yang lain, iaitu mengajak kami supaya menyembah kepada Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman. Jadi siapakah Ar-Rahman ini? Kata mereka. Jadi, golongan musyrikin sejak pada zaman dahulu lagi mereka sebahagian pada mereka menggunakan hujah bahawa Allah adalah Allah, jangan bagi nama yang lain. Maka Imam Bukhari rahimahullah ketika menolak pada golongan Jahmiyah, Imam Bukhari bawakan ayat-ayat Quran yang menolak pandangan golongan musyrikin Mekah yang ketika itu juga menafikan sebahagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Golongan musyrikin kadang-kadang mengisbatkan nama Ar-Rahman, kadang-kadang mereka menafikan. Kerana memang akidah musyrikin itu tidak pernah tetap.
Mereka selain daripada ahli sunnah wal jamaah, akidah mereka tidak tenang, tidak tetap. Mereka akan berlakunya porak-poranda mereka, keyakinan mereka itu tidak kukuh. Jadi tauhid, dalam bab tauhid, selain daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, siapa sahaja yang bawa tauhid selain daripada apa yang diajarkan Nabi ataupun berakidah dengan sesuatu yang tak diajarkan oleh Rasulullah SAW, sudah pasti kepercayaannya itu goyah dan tidak kuat, tidak kukuh. Dalam segala bab, sama ada dalam bab kepercayaan tauhid, bukan tauhid rububiyah, ataupun berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah ataupun asma' wa sifat. Golongan musyrikin dalam bab uluhiyah goyang tatkala Nabi SAW berdakwah di Mekah dan mereka tak mampu sekat dakwah Nabi. Mereka, apa yang mereka offer pada Nabi, mereka offer supaya di Mekah itu jadi pusat untuk multiple agama. Mana boleh Mekah, Kaabah itu dijadikan setahun untuk Nabi SAW dan pengikutnya, iaitu Nabi SAW boleh berdakwah dan semua orang Mekah menyembah Allah yang Maha Esa. Kemudian tahun depan bagi giliran kepada golongan musyrikin pula, dibawa pula berhala-berhala untuk disembah oleh manusia. Jadi mereka nak gila-gila, berlakunya penggiliran dalam ibadah. Dan Allah jawab, Allah balas dengan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun hingga akhir ayat. Dalam bab amalan mereka goyang. Semua agama selain agama Islam akan goyang dalam bab ibadah. Orang agama, sama ada agama Hindu atau Buddha sebagainya, mereka malu-malu ketika mereka ingin beribadah dengan Tuhan-Tuhan mereka, kerana akan ditanyakan mereka soalan-soalan yang mereka takut mereka tak mampu jawab. Kadang-kadang mereka sendiri, mereka hanya buat kerana ikut-ikutan, bukan kerana mempunyai dasar keyakinan yang kukuh. Dan ini berlaku kepada semua agama dan semua fahaman selain Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu golongan musyrikin dalam bab uluhiyah mereka goyang. Dalam bab asma' sifat juga mereka tidak kukuh. Kadang-kadang mereka mengisbatkan, mereka menetapkan dan terima nama Ar-Rahman. Kadang-kadang nama Ar-Rahman mereka terima. Kadang-kadang mereka tak terima. Kenapa? Sebab golongan musyrikin tidak mempunyai kepercayaan yang kukuh. Setengah ayat kita jumpa mereka ni terima nama Ar-Rahman. Bila kita tengok pada ayat surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-20, mereka kata waqalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum. Dan golongan musyrikin berkata, kalau Allah Subhanahu wa taala kalaulah Ar-Rahman menginginkan. Kalau Ar-Rahman itu Allah inginkan, mereka sebutkan nama Ar-Rahman. Sampai kepada surah Al-Furqan, mereka menafikan sifat Ar-Rahman. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Mereka bila dikatakan kepada mereka, hendaklah kalian sujud kepada Ar-Rahman, iaitu kepada Allah yang bernama Ar-Rahman. Qalu wa mar-Rahman, mereka berkata, siapa tu Rahman? Anasjudu lima ta'muruna, dah kami nak sujud dengan apa yang kamu suruh kami sujud, dengan Ar-Rahman yang kami tidak kenal. Dalam ketika perjanjian Hudaibiyah, berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah, tatkala Sayyidina Ali sedang menuliskan surat dengan memulakan tulisan perjanjian Hudaibiyah dengan Bismillahirrahmanirrahim, apa kata Suhail, pewakil musyrikin? Dia kata, Ammar Rahman fa wallahi ma nadri ma huwa. Kalau tulis Bismillahirrahmanirrahim, kami tak kenal siapa Ar-Rahman. Walakin uktub bismikallahumma. Dia nak mukaddimah dengan bismikallahumma, dengan nama Allah. Jadi kadang-kadang golongan musyrikin ni menafikan nama Ar-Rahman, kadang-kadang mengisbatkan. Ini menunjukkan bahawa akidah mereka yang tidak kukuh. Mereka kadang-kadang kata ya kerana maslahah, kadang-kadang kerana tidak kerana maslahah, dan tidak jelas. Dalam perjanjian Hudaibiyah menafikan nama Ar-Rahman, dalam setengah keadaan mereka menerima nama Ar-Rahman. Dan ini akidah golongan musyrikin. Jadi apabila mereka berhujah dan menolak nama Ar-Rahman, Allah turunkan ayat, Allah kata qulid'ullah awid Ar-Rahman. Sama ada kalian panggil Allah dengan nama Allah atau nama Ar-Rahman,
ayyamma tad'u, nama-nama mana sekalipun yang kamu seru, falahul asmaul husna, maka bagi Allah itu nama-nama yang baik. Jadi zat Allah Maha Esa, walaupun nama Allah banyak, tidak bererti Allah tu banyak. Allah zat yang Maha Esa mempunyai banyak nama-nama yang sempurna, yang Allah namakan sebagai Al-Asma'ul Husna. Jadi di sini ayat ini menolak pada syubhat golongan musyrikin yang mana mereka berfikir kalau Allah, kalau disebut nama Allah tu maksudnya Tuhan sembah Allah, dan Ar-Rahman Tuhan yang lain. Ini syubhat golongan musyrikin tertolak dengan ayat ini. Pemikiran musyrikin ini telah pun musnah pada zaman Nabi SAW. Dihancurkan akidah musyrikin berkaitan dengan nama Allah, nama Ar-Rahman. Tidak ada orang Islam pada zaman Nabi, sahabat-sahabat yang terikut dengan pandangan golongan musyrikin. Semua umat Islam ketika baca Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, mereka terima sifat Rahman. Namun keadaan berlaku apabila ada orang Islam pergi belajar ilmu falsafah, daripada falsafah Yunan berkaitan dengan ketuhanan dan sebagainya, lama-lama mereka bawa pemikiran yang hampir serupa dengan apa yang yang pernah difikirkan oleh golongan musyrikin. Apa dia? Antaranya mereka menafikan nama Ar-Rahman. Sebahagian daripada mereka menafikan sifat Rahman. Allah tak boleh bersifat dengan sifat Rahman. Jadi ada yang menafikan sifat dan mengisbatkan nama, ada yang menafikan nama dan sifat sekali. Golongan Jahmiyah tak terima nama Ar-Rahman dan tak terima nama Ar-Rahman, tak terima nama Ar-Rahim. Allah tu hanya nama Allah sahaja yang sabit, yang lain semuanya majaz. Mereka kata semuanya majaz. Pada golongan Mu'tazilah pula, nama Allah boleh terima tapi sifat-sifat Allah tak boleh terima. Allah tidak memiliki sifat, Allah hanya memiliki nama-nama yang banyak. Sifat Allah tak boleh kata banyak. Sifat Allah hanya satu. Sifat Allah tidak bersifat, iaitu Allah wujud tanpa bersifat. Ini golongan Mu'tazilah. Sampai kepada golongan Asy'ariyah yang mengisbatkan 7 sifat yang dikenali sebagai sifat al-ma'ani ataupun dikenali sebagai kaedah sifat 20 dan sebagainya. Jadi sifat-sifat yang lain diisbatkan secara lafaz, namun maknanya perlu ditakwilkan kepada 7 sifat tersebut. Ini semua kaedah-kaedah begini. Kenapa ada orang takut mengisbatkan nama Allah dan juga sifat Allah? Kerana mereka mempelajari ilmu falsafah berkaitan dengan mengenali alam yang diambil daripada falsafah Yunan. Daripada falsafah Yunan. Apa kata falsafah Yunan? Falsafah Yunan, mereka mentakrifkan sesuatu atau mengkategorikan sesuatu berdasarkan kepada kaedah jauhar dan arad. Kaedah jauhar dan arad. Apa arti jauhar dan arad? Contoh, tuan-tuan tengok muka saya. Tuan-tuan kata mukanya bulat. Contoh, muka saya tak bulat, mukanya lonjong. Atau mukanya kotak. Semualah apa sekalipun, bulat, lonjong, kotak dan sebagainya, itu namanya sifat. Sifat diistilahkan sebagai arad. Manakala muka diistilahkan sebagai jauhar, iaitu objek. Jadi kata mereka sifat. Kalau sifat mesti berdiri pada objek. Artinya kalau tak ada wajah, tak adalah sifat tersebut. Ini logik yang dibawa. Dan tidak ada siapa pun menafikan. Namun mereka mengasaskan satu kaedah yang pelik. Mereka kata sifat tidak boleh berdiri kecuali di atas jauhar atau di atas jisim. Jadi ada objek, bila ada objek yang berjisim, barulah boleh disebutkan sifat. Sifat tidak boleh berdiri kecuali kepada benda yang berjisim, kecuali kepada perkara yang berjisim. Dengan logik tadi, mereka kata kereta merah, kereta itu berwarna merah. Warna merah takkan wujud kecuali merah itu disifatkan kepada kereta. Jadi mereka menggunakan logik ini mengatakan bahawa sifat itu tidak boleh wujud kecuali terhadap perkara yang berjisim, objek yang berjisim, objek yang satu objek. Dan bila sampai kepada sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala sifatkan Allah dengan pelbagai sifat, mereka gunakan logik ini, mereka kata mustahil Allah itu bersifat. Sebab kalau kata Allah bersifat, berarti pasti Allah itu berjisim.
Kerana kaedah kami dah letakkan begitu. Sifat ini tidak boleh wujud kecuali kepada benda yang berjisim. Ini satu kaedah yang diguna pakai oleh seluruh golongan ahli kalam. Dan ilmu kalam berdiri di atas kaedah ini. Ilmu falsafah dan kalam berdiri di atas kaedah jauhar dan arad. Jadi arad itu sifat, jauhar itu adalah objek, dan objek paling kecil sekali mana atom lah, yang paling kecil. Logik ini tuan-tuan boleh terima atau tidak terima? Logik ini kalau digunakan untuk objek, mungkin betul, tapi itu pun tak semua betul. Ada juga dalam bahasa Arab, orang Arab mensifatkan sesuatu yang bukan objek. Contohnya orang Arab kata naharun qasir, bila mana siang yang pendek. Siang tu bukan objek. Siang, malam yang panjang, lailah tawilah, lailatun tawilah, malam yang panjang. Mana objeknya? Malam dan siang, di mana objek yang berjisim? Tidak. Sifat itu tidak semestinya berdiri di atas jisim. Maksudnya kalau untuk kaedah yang mereka letakkan, kalau kita gunakan pada makhluk sekalipun, tidak tepat. Tidak tepat. Tidak semestinya semua sifat itu mesti berdiri di atas jisim. Ada sesuatu yang tidak berjisim yang juga disifatkan. Kita kata waktu yang pendek, waktu kelas dengan waktu yang pendek. Waktu juga bukan jisim. Dan juga seumpamanya banyak perkara lagi yang disifatkan kaedah itu kaedah batin. Kaedah yang batin ini dikatakan sebagai kaedah yang qat'i oleh golongan ahli kalam. Mereka kata kaedah ni kaedah yang paling tepat dan takkan salah. Jadi ketika mereka bertemu dengan ayat-ayat sifat, mereka kata mustahil Allah bersifat, kerana sifat itu berdiri di atas, mesti sifat itu adalah arad, dan arad itu mesti berdiri di atas jauhar. Jauhar itu artinya berjisim. Maka mereka menafikan segala sifat Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu logik yang mereka belajar daripada Yunan tadi. Dan inilah dia asas kepada pemikiran Jahmiyah. Jadi Jahmiyah tidak menerima sebarang sifat. Begitu juga dia tidak menerima sebarang nama Allah. Sebab nama Allah, tiap-tiap nama Allah itu mengandungi sifat. Nama Allah Ar-Rahman mengandungi sifat Ar-Rahman. Al-Quddus mengandungi sifat Qadasah dan sebagainya. Jadi logik ini yang menjadi asas kepada pemikiran Jahmiyah. Maka Al-Imam Bukhari rahimahullah pada bab selepas beliau mengasaskan makna tauhid, tentang bahawa Allah mempunyai sifat, dan mengasaskan bahawa dakwah pertama hendaklah bertitik tolak pada tauhid, Imam Bukhari masuk pada bab yang kedua, beliau mengisbatkan nama Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman itu nama Allah. Kalau kita panggil Allah dengan nama Allah atau nama Ar-Rahman, itu tidak bererti Allah itu banyak. Allah tetap esa. Allah memiliki banyak nama, sebagaimana Allah memiliki banyak sifat. Sedangkan zat Allah Maha Esa. Waktu apa sahaja yang kamu suruh nama Allah atau nama Ar-Rahman, falahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Ini tajuk. Jadi kita faham bahawa tajuk Imam Bukhari, kenapa beliau bawa tajuk ni? Untuk menolak pandangan golongan Jahmiyah yang mengatakan bahawa Allah itu tidak boleh diisbatkan dengan sebarang nama, tidak boleh disabitkan sebarang nama-nama selain bernama Allah. Nama yang lain tidak sabit. Dan juga menolak pada pengikut-pengikut mereka yang kumpulan-kumpulan pecahan Jahmiyah yang menerima sebahagian nama namun menolak semua sifat, itu golongan Mu'tazilah. Dan begitu juga dalam bab ini yang termasuk golongan yang menerima sifat hanya pada lafaznya, namun perlu ditakwilkan kepada 7 sifat dan sebagainya. Ini kita akan tengok nanti tiap-tiap hadis yang dibawa oleh Bukhari akan menunjukkan tujuan beliau membawakan hadis-hadis tersebut. Sebab kita tahu, kita belajar kitab ni, kitab Tauhid, ialah kita belajar dalil-dalil untuk berhujah dan berhujah dengan golongan Jahmiyah. Sebab tajuk kitab ni Kitab Tauhid war Raddu 'alal Jahmiyah. Kitab Tauhid dan penolakan terhadap golongan Jahmiyah. Dan inilah dia tajuk yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari bawakan tajuk untuk rad pada golongan Jahmiyah. Okey, kita tengok kepada hadis.
Harap tuan-tuan yang ikuti boleh buka Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid, hadis yang ke 7376. 7376. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Muhammad. Muhammad di sini dengan setengah riwayat riwayat Abu Dzar mengatakan Muhammad di sini adalah Muhammad bin Salam atau Muhammad bin Salam. Jadi nama guru Imam Bukhari Muhammad bin Salam atau Muhammad bin Salam Abu Ja'far As-Sulami, thiqatun sabt, thiqah dan sabt. Anil A'mash, daripada akhbarana Abu Muawiyah, daripada haddatsana Muhammad bin Salam, akhbarana Abu Muawiyah, ini terkenal Abu Muawiyah Ad-Darir. Abu Muawiyah Ad-Darir, orang yang paling hafal, anak murid paling utama daripada anak murid Imam A'mash yang paling utama. Kalau siapa sahaja riwayat hadis daripada A'mash, kalau datang daripada jalan Abu Muawiyah Ad-Darir, ini adalah jalan yang terbaik. Anak murid yang paling hafal hadis al-Imam Al-A'mash. Atau nama beliau, nama asal beliau Muhammad bin Hazim. Anil A'mash, daripada al-Imam A'mash. Imam A'mash ni ma'ruf ulama al-Imam Siqatun Hafs, imam dalam hadis, imam dalam qiraat. Al-Imam Al-A'mash, nama asal beliau Sulaiman bin Mihran Al-Asadi Al-Kahili Al-Kufi. Imam A'mash. An Zaid ibn Wahbin, daripada Zaid ibn Wahbin. Zaid ibn Wahab Al-Juhani, salah seorang daripada Mukhadram, lahir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tak sempat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum beliau seperti seorang tabi'in, salah seorang daripada tabi'in. Namun dari segi zaman hidup beliau sempat hidup dengan zaman Nabi, namun tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada seorang mukhadram, Zaid ibn Wahab Al-Juhani Al-Kufi. Wa Abi Dhabiyan, dan Imam A'mash terima daripada Zaid bin Wahab dan daripada Abi Dhabiyan Al-Kufi. Jadi sanad ni sanad daripada sanad Al-Kufiyin. Mana dari Kufiyin? Daripada siapa? An Jarir bin Abdullah, daripada Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat yang masyhur. Qala, kata Jarir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak merahmati sesiapa yang tidak merahmati manusia. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihani terhadap sesiapa yang tidak mengasihani manusia. Hadis ini, kalau tuan-tuan ikuti dan ada pen di tangan, ada pensel di tangan dan ada kitab di depan mata, tuan-tuan boleh gariskan kalimah yarhamullah, la yarhamullah. Allah tidak merahmati, Allah tidak mengasihani mana-mana orang yang tidak mengasihani makhluk Allah Subhanahu, tidak mengasihani manusia. Dan sifat ini berkaitan dengan ulama sering ceritakan bab ni, bab al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah itu adalah sesuai dengan amalan yang dilakukan. Apabila seseorang itu tidak merahmati, tidak belas kasihan kepada manusia, maka Allah pun tak belas kasihan kepada dia. Bila dia tak belas kepada manusia, Allah pun tak belas dan kasih kepada dia. Ini disebut, kaedah ni disebut al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbentuk ataupun sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi siapa yang tak mengasihani makhluk, Allah tidak mengasihaninya. Allah tidak akan mengasihaninya. Jadi ini dalam bab pemahaman secara mantuk, iaitu apa yang tercatat tersebut dalam hadis ini.
Dan ulama usul, bila mereka baca hadis, mereka akan baca pertama dengan mantuk. Kemudian mereka akan baca dengan mafhum. Mafhum artinya apa? Apakah makna di sebalik apa yang Allah ungkapkan? Sekarang Allah kata Allah tidak menyayangi, tidak merahmati atau tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia. Jadi apakah pemahaman mafhumnya? Apa yang kita faham sini? Artinya Allah akan menyayangi. Allah menyayangi orang-orang yang menyayangi manusia. Allah mengasihi orang-orang yang mengasihi manusia. Jadi secara mantuknya, apa yang Nabi sebut, Nabi menafikan Allah tak menyayangi siapa sahaja yang tak sayang kepada manusia. Allah tidak kasih orang yang tak pandai belas kasih dengan manusia. Pada secara mantuk yang tersebut. Jadi secara mafhumnya, apa yang kita faham, Allah akan sayang, Allah akan cinta, Allah akan belas dan kasih terhadap orang-orang yang belas kasih kepada manusia. Dan hadis yang berkaitan perkara ini banyak. Hadis yang berkaitan dengan kelebihan ataupun galakan untuk berlaku rahmat, berlaku belas terhadap manusia, banyak ditemukan dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyaklah hadis ni sebut la yarhamullahu man la yarhamun nas. Dalam hadis yang lain Nabi sebut man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa yang tidak merahmati manusia, Allah tidak merahmati dia. Siapa tak belas dengan manusia, maka tak belas dia. Malah dalam satu hadis Nabi sebut berkaitan dengan ketika nak solat. Nabi kata apabila salah seorang kalian solat, hendaklah kalian ringankan solat kamu. Bila solat berseorangan, artinya kalau kalian solat secara berjamaah, hendaklah kalian solat dengan rahmat. Itu ringan. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Barang siapa yang solat mengimamkan manusia, mengimamkan jamaah, hendaklah dia baca dengan bacaan yang ringan. Artinya ringan itu sesuai dengan makmum yang di belakang, sesuai dengan makmum belakang dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi tunjukkan waktu fajar baca berapa banyak ayat, jumlahnya antara 60 hingga 100 ayat. Ketika waktu maghrib berapa ayat yang sesuai dibacakan. Ketika waktu isyak berapa sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan keadaan makmum. Keadaan makmum macam mana? Sunnah Nabi kita tahu dah. Solat fajar antara 60 hingga 100 ayat. Dua rakaat tersebut. Itulah dia sunnahnya. Namun perlu sesuaikan dengan imam kat belakang, makmum kat belakang. Kalau makmum contohnya tiba-tiba budak-budak menangis menjerit dan mak dia tengah solat, atau ayah dia dalam tengah solat bersama di belakang dan sebagainya, atau keadaan tidak sesuai, ada orang yang tak boleh berdiri dah lama atau tak boleh lama, yang belakang semuanya di hospital bersakit dan sebagainya, maka di situ kita perlu sesuaikan dengan keadaan, dipendekkan lagi atas sebab tertentu. Kalau tidak ada sebab menghalang, kekalkan mana sunnah Nabi SAW. Bukan bererti kita ringankan solat, solat fajar kita baca surah pendek-pendek, semua sihat segar bugar kat belakang, kita tinggalkan sunnah Nabi, baca surah Sajadah dan surah Al-Insan contohnya dalam solat fajar pada hari Jumaat sebagainya. Bukan bererti kita meninggalkan sunnah. Keadaan tertentu, keadaan cara kita baca tadi hendaklah kadar rahmat kita terhadap makmum sebagainya hendaklah dirujuk kepada sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi baca kadar mana, itulah kadar yang paling sesuai. Cuma kadang-kadang perlu diringankan, perlu dipercepatkan kalau ada keperluan. Tapi kalau makmum kita, orang yang sihat, segar, orang-orang biasa sebagainya, baca seperti biasa dan ikutlah sunnah Nabi SAW, iaitu kadar yang sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini berkaitan dengan hadis. Kalaulah dalam solat dituntut untuk kita berlaku rahmat, kita perlu rahmat dan belas kasih terhadap makmum yang ada di belakang, lebih-lebih lagi lah dalam bab yang lain. Dalam bab yang lain kita lebih layak, lebih patut untuk rahmat dan kasihankan kepada manusia. Bab dengan anak. Kalau bab sembahyang pun panjang, kita rasa kesian dan sebagainya. Macam mana dengan bab-bab yang lain?
Kalau nak rotan anak, kalau nak denda anak sebagainya, Rahman. Ketika mendidik anak-anak kita dengan rahmat, apa sahaja yang kita lakukan di atas dunia ini, dan bila bergaul dengan manusia, bergaulah dengan rahmat. Rahmat kita terhadap orang-orang awam yang tak faham. Janganlah kita perbodohkan dia. Kita bila mereka tanya tentang soalan yang kita rasa soalan ini terlalu basic, jangan perbodoh-bodohkan, jangan pandang hina. Rahmat terhadap golongan miskin, rahmat terhadap golongan jahil, rahmat terhadap golongan-golongan anak yatim dan sebagainya. Mana seluruh manusia, dasar hubungan kita dengan manusia dengan rahmat. Siapa yang rahmat dengan manusia, ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Siapa yang sayang dengan manusia dan rahmat pada manusia, Allah akan sayang padanya. Dan kalau kita tengok pada ayat Quran Karim, ayat yang menyatakan bahawa Allah itu memiliki sifat rahmat terhadap manusia itu terlalu banyak. Ayat-ayat yang mengisbatkan sifat rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlalu banyak. Ada ayat yang Allah menggunakan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ayat pertama Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita katakan permulaan Al-Quran itu adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah dengan makna Ar-Rahman, dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim mengandungi sifat rahmat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat bernama dengan nama Ar-Rahman, bernama dengan nama Ar-Rahim. Dalam nama tersebut mengandungi sifat Allah. Sebab kita tahu kaedah, kita tahu bahawa tiap-tiap nama Allah itu mengandungi sifat. Tiap-tiap kita belajar, bila kita dengar cerita tentang nama-nama Allah, kita kena hadir dalam kepala kita berapa kaedah. Kaedah yang pertama, asma'ullah kulluha husna. Nama Allah semua sekali baik. Tak ada nama Allah yang kita tasirkan dengan mana yang pelik. Kita dengar mutakabbir, Allah Maha Takabbur. Takabbur itu paling sempurna untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah apa sekalipun, semua nama Allah kulluha husna. Ini kaedah pertama. Yang kedua, semua nama Allah adalah nama menunjukkan dua perkara. Pertama, menunjukkan bahawa itu betul-betul nama Allah. Sebagaimana dalam tajuk yang dibincangkan, Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Allah pun nama Allah, tunjukkan pada ia adalah nama kepada alam atau nama kepada Allah. Dan yang kedua, tiap-tiap nama Allah awsaf, ada sifat-sifatnya. Kita kata asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf, ada sifat. Jadi bila kita sabitkan nama Allah Ar-Rahman, kita sebut Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu mengisbatkan adanya sifat rahman. Ar-Rahim juga mengisbatkan nama Rahman, mengisbatkan nama Ar-Rahim, dan mengisbatkan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila kita jumpa perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, kedua-duanya asal dari rahmat, namun dengan bentuk gaya penggunaan bahasa yang dengan sirah yang berbeza. Satu menggunakan wazan fa'lan, yang satu menggunakan wazan fa'il, menunjukkan maknanya berbeza sekiranya bersama. Ar-Rahman dengan wazan fa'lan, artinya rahmat Allah yang maha luas. Sangat luas rahmat Allah. Kenapa sangat luas? Sebab ada alif nun kat belakang menunjukkan ianya sangat luas dan tidak terhad. Jadi ulama sifatkan bahawa rahmat Allah yang luas, yang meliputi seluruh makhluk. Manakala Ar-Rahim, rahmat yang khusus, kerana Ar-Rahim wazan fa'il itu menunjukkan ikhtisas. Itu Allah Subhanahu Wa Taala merahmati hamba-hambanya mukmin secara khusus. Jadi kita akan jumpa makna begini dalam Al-Quran Al-Karim. Ataupun sebagian ulama menafsirkan Ar-Rahman dengan rahmat yang luas, seperti luas rahmat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala maha luas. Ar-Rahim adalah rahmat yang dilimpahkan kepada makhluk-makhluknya. Itu rahmat yang sampai pada makhluk. Jadi yang kita nampak di dunia ini, segala rahmat itu hanyalah sedikit daripada sifat Allah yang sifat Ar-Rahman, yang rahmat yang maha luas. Rahmat yang sampai pada makhluk itu rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus iaitu yang sampai pada makhluk. Dalam tafsir mana-mana sekalipun ianya benar. Yang penting Allah bersifat dengan sifat Rahman, sifat mengasihani. Kadang-kadang Allah datangkan, Allah sebutkan dengan sifat Allah dengan jelas. Bila Allah ceritakan doa bagaimana malaikat yang mengelilingi arasy, alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya rahmat kamu itu sangat luas ke atas segala sesuatu. Rahmat kamu dan ilmu itu, ilmumu, rahmatmu ya Allah, dan ilmu itu meluas, sangat luas, merangkumi segala sesuatu. Jadi malaikat dalam doa ini mengisbatkan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma.
Jelas-jelas malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ayat Quran mengisbatkan sifat rahmat dengan kalimah rahmat. Jadi kadang-kadang Allah gunakan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala mengisbatkan sifat rahmat dengan menyebutkan menyebutkan doa malaikat dengan menggunakan kalimah rahmah. Kadang-kadang Allah sebut wa kana bil mu'minina rahima, menggunakan Allah itu rahim terhadap golongan mukminin. Dan kadang-kadang Allah sebut wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmatku meluas meliputi segala sesuatu. Kadang-kadang Allah kata rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah menetapkan sifat rahmat ke atas dirinya. Kadang-kadang Allah gandingkan sifat ar-rahmat dengan nama ar-rahim dengan nama yang lain, wa huwal ghafurur rahim. Kadang-kadang Allah sebut dalam ayat ini, Allah sebut fallahu khairu hafizau wa huwa arhamur rahimin. Allah itu maha rahmat dan sebagainya. Ayat Quran yang begitu banyak. Dalam hadis Nabi, dalam ayat disebut inna rahmati dan hadis Nabi inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain sebut inna rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku mengatasi atau mengalahkan kemurkaanku. Dan begitu banyak sifat Allah yang Allah sifatkan dengan rahmat. Tiba-tiba datang golongan Jahmiyah kata Allah mustahil Allah bersifat dengan sifat rahmat. Mereka kata tak boleh kata Allah mempunyai sifat rahmat. Sebab apa? Kalau Allah itu bersifat rahmat dan Allah memiliki sifat, artinya Allah itu berjisim. Kenapa? Sifat itu tidak boleh berdiri kecuali di atas sesuatu jisim. Arad itu mesti berdiri di atas jauhar. Inilah dia kata kesesatan ilmu kalam yang mengasaskan kaedah mereka segala-galanya terhadap kaedah yang mereka ambil daripada golongan Yunan, daripada logik Yunan. Dan mereka menamakan mereka orang yang paling dalil mereka dikatakan dalil logik akal. Sebenarnya apa yang mereka bawa ini tidak logik. Ada tempat logik, ada tempatnya, tapi banyak tempat yang tidak logik. Dan paling tak logik, kaedah yang tidak boleh, yang saya dah sebut pada awal tadi, untuk gunakan untuk makhluk pun tak sesuai pada semua tempat. Mereka gunakan kaedah itu sebagai kaedah yang qat'i untuk menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat Allah tidak boleh bertentangan dengan kaedah yang kami letakkan. Sebab itulah golongan Jahmiyah tolak segala nama-nama Allah dan segala sifat-sifat Allah. Walaupun ayat Quran begitu banyak menyebabkan nama Allah, sifat Allah, mereka tak terima. Sebab apa? Logik kami takkan salah. Arad itu tidak mesti berdiri dari jauhar. Jauhar itu mesti sebuah jisim. Jadi tak boleh Allah berjisim. Ini adalah kaedah yang sesat. Kaedah yang tidak tepat. Sesuai untuk disifatkan kepada makhluk, tapi bukan digunakan sebagai asas untuk menafsirkan sifat Allah. Kerana sebuah sifat itu hanya disifatkan kepada sesuai dengan mausufnya. Kalau kita kata putih, putih itu apa? Putih kita faham maknanya, tapi putih itu berbeza. Putih, kalau orang putih, kita tahu bagaimana sifatnya. Kertas putih, pasir putih, kalimah putih, walaupun disifat, tapi difahami berdasarkan kepada objeknya. Bila objeknya berbeza ataupun tuan pemilik sifat itu berbeza, maka sifat itu berbeza. Jadi kalau kita nak bincangkan sifat Allah, Allah sifatkan diri dengan satu sifat, jangan maknakan dengan makna makhluk. Kerana Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Selesai, tak ada masalah dah. Isbatkan sifat Allah, apa yang Allah sampaikan, terima dan tanzihkan ataupun sucikan dia daripada sebarang penyamaan dengan makhluk. Selesai. Namun golongan Jahmiyah dan pengikutnya, mereka enggan untuk menerima kaedah salaf. Mereka tetap mengatakan bahawa kerana mereka sebelumnya, mereka ni kebanyakan golongan yang dah kaji sains, kaji ilmu-ilmu sains yang diterjemahkan kitab-kitab saintis pada zaman Yunan dan sebagainya. Bila terlalu agungkan agungkan ilmu sains yang mereka terima daripada Yunan, akhir sekali dalam bab akidah sekalipun mereka sangat kagum dengan golongan Yunan, jadi golongan saintis pada zaman tersebut, dan mereka mempraktikkan kaedah-kaedah tersebut dalam ilmu syarak. Dan paling malang mereka gunakan kaedah tersebut untuk menentukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hanya boleh bersifat dengan sesuatu yang logik dengan akal.
Jadi yang tidak logik mereka tidak terima. Maka wujudlah sifat-sifat yang dikatakan sifat akliyah yang diterima akal, dan mereka menolak sifat-sifat khabariyah, iaitu sifat-sifat yang Quran beritahu, hadis beritahu namun bertentangan dengan akal. Ini satu kesesatan yang nyata yang dilakukan oleh golongan Jahmiyah dan pengikut-pengikutnya. Apa alasan mereka lagi? Alasan mereka untuk sucikan Allah. Kenapa kami tolak sifat? Semata-mata kami nak tanzihkan Allah, sucikan Allah. Hakikatnya apa yang mereka lakukan tidak pun mensucikan Allah. Malah bila mereka menolak sifat yang nama Allah semuanya husna. Allah kata walillahi Allah kata ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayat walillahil asmaul husna. Nama Allah itu semua nama-nama yang baik. Jadi kalau mereka tolak nama Allah, hakikatnya mereka tidak mentanzihkan Allah, malah mereka mensifatkan Allah dengan sesuatu kekurangan, iaitu menolak sifat Allah yang sempurna. Jadi alasan mereka yang kedua, mereka kata tanzihkan Allah juga alasan yang tidak tepat. Kadang-kadang mereka bagi alasan, kalau kenapa kami tanzihkan Allah, kami tak terima nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah atau sifat-sifat tertentu, sebab kalau kami terima, ianya telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia kata, itu wujud pemikiran kalian sendiri, bukan pada akal. Dan mereka kata, tak, semua orang mesti fikir begitu. Tidak. Apa yang mereka fikir sebagai sesuatu yang logik, itu tidak semestinya logik. Okey, kita tengok, kita praktikkan terhadap sifat Rahman. Kita jumpa, kita tanyakan kepada orang awam. Semua orang awam. Kita bila baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ada orang awam yang bantah. Tak logik Allah tu mengasihi dan mengasihani. Tak logik Allah begini. Kalau Allah mengasihani artinya hati Allah mempunyai kecenderungan hati sekian dan sekian. Mana ada orang pernah fikir macam dia fikir? Tak pernah orang Islam, bukan orang Islam sahaja, manusia secara umumnya tidak ada masalah dengan mengisbatkan sifat Allah seperti mana yang Allah Subhanahu sifatkan. Sebab Quran dan Islam ni agama fitrah. Cukup orang dengar saja orang terima. Tak ada benda yang muskil. Kemuskilan hanya berlaku pada golongan yang menyeleweng. Kenapa mereka tetapkan sifat Allah mesti sesuai dengan logik kumpulan-kumpulan tertentu. Sebab tu kita tengok kepada golongan Jahmiyah, tolak segala tolak nama-nama Allah yang mengandungi sifat Rahman dan segala nama yang lain. Antaranya sifat nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan juga kemudian datang golongan Mu'tazilah, terima nama Ar-Rahman Ar-Rahim, namun nama itu perlu tidak diberikan makna kerana mereka tidak mengisbatkan sifat. Mereka hanya terima nama tu nama Allah. Nama tu nama Allah, tapi maknanya tak boleh bagi makna. Maknanya tak ada makna. Quran nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu nama Allah. Jahmiyah kata tu bukan nama Allah. Tu beza antara Mu'tazilah dengan Jahmiyah. Dan Mu'tazilah kata tu nama Allah, cuma maknanya nama Allah tu tidak mengandungi makna. Maknanya kalau nampak bunyi macam ada makna, makna tu mesti ditakwilkan kepada makna yang tidak bermakna sifat. Kemudian selepas itu golongan Asy'ariyah menerima sifat. Mereka kata Allah mempunyai nama, Allah mempunyai sifat, namun sifat-sifatnya hendaklah yang diterima adalah sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat yang tidak boleh berjisim. Sifat yang boleh, dia kata kalau ada sekali Allah sifat itu ma'ani, sesuatu yang tidak boleh dikatakan jisim. Allah mendengar, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. 7 sifat yang dikatakan sifat ma'ani. Berkuasa, Allah qudrah, iradah, Allah berkehendak, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, melihat. Sifat-sifat yang sabit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya kena mereka sifatkan sifat Allah yang lain sebagai sifat yang tidak boleh diterima kerana akan menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka dalam bab sifat, mereka tolak segala sifat fi'liyah. Apa sahaja berkaitan dengan perbuatan Allah ditolak. Sifat fi'liyah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat fi'liyah. Sebab apa? Bagi mereka ada alasan-alasannya. Dan mereka menolak segala sifat-sifat yang khabariyah, yang bertentangan dengan mereka kata akal. Allah beritahu kata ada, tapi mereka kata berjisim. Contohnya sifat wajah, sifat tangan dan sebagainya yang Allah sabitkan. Mereka tafsirkan makna-makna sifat tersebut dengan tafsiran makhluk. Kemudian mereka menolak sifat tersebut atas dasar ianya sama dengan makhluk. Hakikatnya mereka yang tafsirkan dengan tafsiran tersebut. Maka wujudlah kaedah bahawa belajar sifat hanya cukup isbatkan sifat 7 sifat, ataupun dikatakan dengan istilah terima sifat 20, kerana sifat 20 secara keseluruhannya mengisbatkan 7 sifat.
kembali pada tujuh sifat, sifat ma'ani, sama ada sifat ma'nawiyah pun kembali kepada sifat ma'ani, sama ada sifat salbiyah ataupun sifat nafsiyah pun kembali kepada ma'ani. Dia cerita tentang sifat ma'ani. Jadi selain daripada sifat wujud, wujudnya semua disabitkan, semua orang Islam sabitkan sifat wujud. Kemudian Allah tu wujud, semua sabitkan selain daripada golongan mulhid, golongan etis. Kemudian sampai kepada sifat, hanya dibincangkan 7 sifat ma'ani, dan yang lain mana? Nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan sebagainya. Semua nama-nama ini perlu diberikan ada makna. Maknanya mesti dibalikkan kepada 7 sifat tadi. Kalau iaitu tidak boleh dimaknakan dengan sebarang perbuatan Allah ataupun sebarang sesuatu yang disifatkan sifat jisim. Antara sifat yang mereka tidak isbatkan secara hakikat dan sifat kasih, belas kasih. Allah mustahil Allah itu bersifat mengasihi. Dengan erti kata, kalau mengasihi artinya mengasihi secara hakikat. Kalau Allah betul-betul mengasihi, tak ada. Mustahil kata mereka. Jadi akal kami tak terima. Kami hanya terima erti mengasihi, mereka takwilkan. Takwilkan apa? Takwilkan dengan sifat, salah satu sifat 7. Dalam bab ni kebiasaannya mereka takwilkan sifat iradah. Erti Allah mengasihi ialah Allah menginginkan pahala. Allah ingin berikan pahala kepada orang yang begini dan begitu. Jadi sifat rahmat Allah mengasihi tidak dinafikan dan ditakwilkan kepada mana-mana makna. Biasanya ditakwilkan sifat iradah. Jadi mereka isbatkan sifat iradah, menafikan sifat rahmat yang secara hakikat. Jadi yang iradah mereka terima, rahmat tak terima. Sebab apa? Allah mengasihi ini adalah berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah, dan mustahil Allah itu disifatkan dengan perbuatan. Dan ini satu pemikiran yang wujud dalam masyarakat dan diajarkan, dan inilah dikatakan ilmu yang logik yang tidak boleh diubah. Sedangkan kalau kita tanya balik orang awam, makna iradah, kita tanya balik kepada orang belajar sifat iradah, macam mana boleh isbatkan sifat iradah? Mereka akan kata bahawa kerana wujudnya takhsis. Kita kenal sifat iradah kerana wujud takhsis. Apa takhsis? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan langit itu tinggi, jadikan bumi itu bulat. Allah takhsiskan sifat bumi dengan sifat bulat. Allah takhsiskan sifat langit dengan sifat yang tinggi. Allah takhsiskan binatang dengan sifat-sifatnya, ada hidung, ada mata dan sebagainya. Allah takhsiskan manusia dengan ada akal. Allah takhsiskan, takhsis artinya macam-macam bentuk ciptaan Allah. Allah khususkan satu makhluk dengan sifat tertentu. Artinya Allah ada kehendak. Kita ada fine, baik, tak ada masalah. Itu salah satu daripada dalil yang sabit. Namun nak faham mana iradah dengan konsep tadi, Allah berkehendak iradah, orang awam mungkin ramai tak faham. Tapi kalau sebab rahmat, Allah mengasihi, semua orang kata, ya Allah, kasihilah kami, ya Allah. Lebih mudah orang antara sifat iradah, hantar ulama antara sifat iradah dengan sifat rahman. Sifat rahman ini sifat yang lebih patut yang lebih banyak Allah sifatkan dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang kaitan sifat rahman, tiap-tiap surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Al-Bara'ah. Ada nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim. Dan dalam Al-Quran kadang-kadang Allah sabitkan dengan nama, dengan sifat, dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang Allah kata wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Tuhan dan Rabb kamu itu maha kaya, al-ghani, dan dzur rahmah, yang memiliki rahmat yang luas. Mana Allah kadang-kadang Allah menggunakan fi'il yarham, kadang-kadang Allah gunakan isim tafdil arhamur rahimin, kadang-kadang Allah gunakan khairur rahimin. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat rahmatnya banyak, segala pecahan dalam ilmu saraf kita belajar Allah sifatkan dengannya. Berbanding dengan iradah yang disabitkan semua benda mesti ditakwil kepada iradah. Iradah Allah hanya menggunakan dua fi'il, arada dengan yurid. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Allah menggunakan kalimah arada. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah nakkan kamu mudah, Allah tak nak kamu susah. Ada arada yuridu. Berbanding dengan rahmat yang Allah gunakan pelbagai mushtaqat bahasa dengan pelbagai sirah. Dan ayat-ayat iradah ada beberapa ayat, sedangkan ayat rahmat ada begitu banyak. Kenapa
ayat rahmat yang begitu banyak dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, surah Ar-Rahman, dan semua sekali yang mensabitkan sifat rahmat begitu banyak, kenapa perlu dinafikan sifat tersebut dan mesti ditakwilkan kepada sifat iradah, walaupun kedua-duanya sifat Allah? Puncanya bukan kerana mengagungkan sifat iradah atau ayat tertentu, puncanya kerana kaedah ilmu tadi, kaedah ilmu kalam yang mengatakan mustahil Allah itu mempunyai sifat yang mempunyai sifat. Bagi Jahmiyah, bagi golongan tertentu, golongan Asy'ariyah mengatakan mustahil Allah mempunyai sifat fi'il. Mereka hanya mengisbat sifat, ada sifat zat, ada sifat fi'il. Bagi siapa yang mengikuti kelas akidah sebagainya, boleh bezakan antara sifatul zat dan sifatul fi'il. Dan ini alasan yang diberikan. Jadi Imam Bukhari rahimahullah bawakan hadis-hadis ini untuk berhujah dengan golongan ini. Dan beliau mengisbatkan sifat rahmat di sini. Dalam ayat Quran, beliau isbatkan dengan nama Ar-Rahman. Qul Allah awid Ar-Rahman, awid Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Menggunakan nama Ar-Rahman. Dalam hadis, beliau bawakan hadis la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah menggunakan yarham, menggunakan fi'il mudhari', dan menggunakan fi'il mudhari'. Dan hadis seterusnya juga, kita insya-Allah minggu depan kita akan sentuh. Hadis seterusnya juga mengisbatkan perkara yang sama, yang mana Nabi sebut innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Itu akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Yang penting kita tiap-tiap hadis, itu hampir 200 hadis dalam kitab Tauhid ini akan menjadi hujah dan dalil untuk menolak pandangan golongan Jahmiyah berkaitan dengan asma' sifat. Kebanyakannya berkaitan dengan asma' sifat. Jadi kita akan nampak nanti Imam Bukhari, apakah yang akidah Imam Bukhari sebenarnya. Bab ni kita akan bincangkan bab yang pertama berkaitan dengan tauhid, makna tauhid, berkaitan dengan Allah mempunyai sifat dan surah Allah mempunyai sifat. Kemudian Imam Bukhari masuk kepada bab mengisbatkan nama Allah Ar-Rahman, mengisbatkan nama sifat-sifat Allah, mengisbatkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pergi kepada mengisbatkan nama Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, sifat-sifat dan sebagainya. Kita akan temukan sampai pada mengisbatkan sifat istiwa dan sebagainya. Inilah dia Sahih Bukhari rahimahullah. Dan bab ini bab Imam Bukhari mengatakan Kitabut Tauhid war Raddu 'alal Jahmiyah. Okey, kita tengok kepada soalan-soalan sebelum kita tutup kuliah insya-Allah. Tuan-tuan ada soalan boleh kemukakan di bahagian komen. Daripada Abu Adam, salam Ustaz, adakah golongan Jahmiyah wujud di Malaysia? Dengan nama Jahmiyah tidak wujud. Dengan penamaan nama Jahmiyah tidak wujud, dan sejak pada zaman dulu lagi tak ada orang mengaku Jahmiyah. Tak ada golongan yang mengaku atas nama Jahmiyah, kerana Jaham bin Safwan diketahui dan malah dihukumkan bunuh, dan dia dikatakan orang yang sesat, jadi tokoh kepada kesesatan dalam ilmu tauhid. Tidak ada siapa yang mengaku sebagai Jahmiyah. Namun idea Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah yang sabit dalam Al-Quran itu wujud. Jadi dari segi ideologi wujud. Dari segi ideologi dan pemikiran itu wujud pada sebahagian daripada pemikiran Jahmiyah. Wujud mana yang menafikan sifat Jahmiyah ni dia terlalu banyak sebenarnya. Antaranya adalah yang paling utama menafikan sifat-sifat itu wujud. Ada juga orang menafikan nama-nama tertentu itu wujud dari segi ideologi. Namun dari segi penamaan belum ada lagi orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Jahmiyah. Wallahu alam. Dan semua kumpulan yang menggunakan ilmu falsafah dalam ni, mereka menggunakan kaedah Jaham bin Safwan, kaedah Jahmiyah, walaupun mereka berbeza-beza dalam cara menafsirkan dan penggunaan. Wallahu alam. Soalan seterusnya daripada Tuan Safar. Ustaz, iradah ikhtiariyah itu adakah bagi manusia atau Allah sahaja? Iradah ikhtiariyah. Okey, ini perlu difahami. Iradah Allah, kehendak Allah ada dua. Satu, kehendak iradah kauniyah. Yang kedua, iradah syar'iyah. Okey, Musafar. Untuk kehendak Allah ada dua. Satu, iradah. Dalam ayat Quran, Allah menggunakan lafaz iradah dengan dua makna. Pertama, iradah syar'iyah. Yang kedua, iradah kauniyah. Artinya Allah
Apa arti kehendak? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ianya terjadi. Itu iradah kauniyah. Iradah syar'iyah, sesuatu undang-undang yang Allah inginkan manusia taat kepadanya atau patuh kepadanya. Itu iradah syar'iyah. Itu pertama. Jadi bab iradah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua kehendak. Jadi kalau kita jumpa ayat Quran, kita tengok bila jumpa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah itu bila Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila Allah inginkan sesuatu, Allah kata kun fayakun. Bila kita jumpa ayat begini Allah kata kun fayakun, artinya iradah ni iradah kauniyah. Allah kata jadi ianya jadi, iradah kauniyah. Namun bila Allah Subhanahu wa taala kata yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, mana Allah nak supaya kalian tu mudah bukan susah, ini iradah syariah. Hukum syarak itu Allah inginkan mudah, Allah tidak inginkan ianya susah. Dan Allah tidak mahu menyusahkan umatnya. Sama juga ayat-ayat yang lain. Jadi iradah Allah kadang-kadang gunakan berkaitan dengan kehendaknya yang Allah ingin, apa yang Allah ingin terjadi, apa yang Allah ingin lakukan, itu namakan iradah kauniyah. Manakala sesuatu yang Allah ingin berikan tanggungjawab kepada manusia untuk buat pilihan, itu hukum syarak, yang iradah syariah. Okey, selesai. Ini bab sifat Allah. Bab sifat iradah Allah. Ada iradah kauniyah dan iradah syariah. Kejelasan Safar situ. Kemudian ketika kita bincangkan manusia pula, hamba, adakah hamba mempunyai kehendak? Ya, mempunyai kehendak. Dan adakah hamba mempunyai perbuatan? Ya, ada perbuatan. Dalam bab hukum syarak macam mana? Bab hukum syarak, manusia mempunyai pilihan untuk taat ataupun untuk ingkar dengan hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hukum iradah, hukum qada-qadar Allah atau ketetapan Allah, iradah kauniyah, Allah kata kun fayakun, manusia nak ingkar apa? Allah kata mati, matilah kita. Allah kata hidup, lahir, lahirlah kita. Allah kata accident, accidentlah kita. Allah kata sehat, sehatlah. Allah kata sakit, sakitlah. Itu kehendak Allah. Tapi bab hukum syarak, Allah kata solat, kita boleh buat pilihan. Nak solat ke tak nak solat. Allah kata puasa, kita ada pilihan. Nak puasa ke tak puasa. Jadi untuk makhluk mempunyai ikhtiar, mempunyai iradah ikhtiariah, atau dalam kehendak makhluk adanya ikhtiar. Kita ada, Allah berikan kepada kita, Allah ciptakan untuk diri kita ni ada kemampuan untuk memilih. Jadi bab hukum syarak, Allah berikan pilihan pada kita. Jadi hamba itu mempunyai pilihan. Mempunyai pilihan dinamakan sebagai ikhtiar. Mempunyai ikhtiar. Atau tuan sahabat sebut iradah ikhtiariah. Sebahagian para ulama menggunakan istilah tersebut iradah ikhtiariah. Atau lebih tepat adanya ikhtiar. Jadi bab kita, bab salat, bukan Allah yang salatkan kita. Tak. Kita yang pilih nak solat. Tapi perbuatan kita itu tetap berada di kuasa Allah. Tetap Allah yang ciptakan. Kita mampu solat sebab apa? Sebab Allah yang berikan kemampuan kita untuk bangun. Kemampuan tenaga tu Allah yang beri. Kehendak kita sendiri Allah yang beri. Tapi Allah bagi pilihan pada kita. Kita mampu memilih antara dua jalan. Jadi hidup kita di dunia ini bergantung kepada pilihan kita sendiri. Apa yang kita nak buat, kita boleh buat. Namun pilihan kita, Allah nak supaya kita, untuk kehendak syarak Allah, Allah nak kita buat sesuatu mesti berada dalam lingkungan undang-undang Allah. Kalau buat baik, Allah bagi pahala. Buat pilih yang tak betul, buat benda yang salah, akan dapat dosa. Jadi kalau soalan tadi perlu disebutkan, dipahamkan dengan istilah dengan lebih tepat. Kalau kata iradah Allah itu ada iradah kauniyah dan iradah syariah. Iradah kauniyah dikenali juga dengan masyiah, dikenali dengan iradah khalqiyah dan sebagainya. Istilah-istilahnya yang penting kita faham apa yang Allah nak jadi, dia mesti terjadi. Apa yang terjadi kat bumi ini, yang terjadi di alam ini, semua sekali di bawah iradah, di bawah masyiatillah, berlaku dengan kehendak Allah. Namun bab hukum syarak dinamakan sebagai iradah syariah. Apa yang inginkan kita lakukan, iaitu undang-undangnya, itu dinamakan undang-undang syarak. Kadang-kadang orang patuh, kadang-kadang tidak. Jadi bab kehendak Allah ada iradah syariah, iradah kauniyah. Itu istilahnya. Bab kita cerita ada bab yang ada ikhtiar,
Mana yang ada bab yang ada ikhtiyar, yang ada bab yang termasuk bab ijbar. Bab qada qadar ijbar, kita tak boleh nak ubah qada qadar. Tapi bab hukum syarak adanya ikhtiyar. Wallahu alam. Tuan Safar macam mana? Apa yang saya terangkan jelas atau tidak? Boleh bagi komen insya-Allah. Kalau masih ada persoalan, saya harap dapat difahami insya-Allah. Alhamdulillah Tuan Ayim, fiikum barakallah. InsyaAllah. Okay, wa jazakum khairan. Barakallahu fiikum insyaAllah. Okay, kita sampai sini. Saya baca daripada atas. Sekejap. Tidak ada soalan lagi. Alhamdulillah. Ada soalan. Okay, barakallahu fiikum. Okay, insyaAllah. Terima kasih kepada Abang Azman, kepada Ummu Lina, Puan Mimi, Luman sebagainya. Terima kasih yang hadir semua sekali. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang ada kebaikannya. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, dan semoga majlis kita yang singkat ini menjadi salah satu daripada asbab mendapat rahmat Allah SWT, dan Allah mudahkan kita ke syurganya insya-Allah. Sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.